Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada kumpulan 2. Kami akan membentangkan sedikit mengenai dasar pembangunan luar bandar. Kumpulan kedua terdiri daripada Ahmad Fikri Amir bin Ahmed, Ainur Ain Najihah binti Muhammad Fakri, dan saya Nailah Syazwani binti Yahya dan Nur Syahira binti Halim. Merupakan tindakan kerajaan untuk menghadapi cabaran yang akan berlaku di kawasan luar bandar, iaitu dengan membawa visi luar bandar sejahtera. IBLB ini dilancarkan pada 20 Jun 2019 oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar ketika itu ialah Datuk Seri Rina Harun. Hal ini seterusnya dapat mencapai misi DBLP untuk meneraju pembangunan luar bandar yang disokong oleh 10 teras utama PL. Umum kita ketahui bahawa dasar pembangunan luar bandar merangkumi wawasan luar bandar yang sejahtera, mapan dan secara holistik, iaitu menyeluruh sebagai agenda utama dalam proses pembangunan luar bandar di Malaysia menjelang tahun 2030 kelak. Oleh itu, wawasan dasar pembangunan luar bandar ini menjelaskan tentang hasrat pihak kerajaan untuk memastikan masyarakat luar bandar mempunyai akses kepada infrastruktur dan kemudahan sosial yang setanding dan sama rata dengan kawasan-kawasan bandar yang telah mencapai kemajuan. Secara tidak langsung, kawasan luar bandar disasarkan akan menawarkan peluang pekerjaan dan perniagaan yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Bahkan, mereka yang tinggal di luar bandar juga akan menikmati peluang yang luas untuk membina keupayaan modal insan, kehidupan yang sihat dan selamat serta menerima perkhidmatan dalam tadbir urus yang mudah sebagaimana yang dicapai oleh masyarakat di kawasan bandar. Teras dasar pembangunan luar bandar yang pertama ialah teras ekonomi. Teras ini lebih tertumpu kepada pembangunan ekonomi luar bandar yang merupakan satu agenda kerajaan untuk menjadikan aktiviti ekonomi yang transformatif dan selari dengan perubahan. Teras ini juga akan memberi tumpuan untuk menghasilkan sumber pertumbuhan yang baharu di luar bandar yang dipacu oleh kerjasama kerajaan dengan pihak swasta. Teras ini bertujuan meningkatkan nilai tambah kepada sumber tempatan bagi menjana kekayaan, keusahawanan dan peluang pekerjaan untuk menyokong kepelbagaian ekonomi dan membina keunikan produk setempat. 3 cabaran utama yang dihadapi oleh masyarakat luar bandar ialah ekonomi luar bandar yang kurang dinamik, penggunaan sumber yang tidak teroptimum dan kadar kemiskinan. Teras yang kedua ialah keusahawanan. Teras ini dirangka dengan merangkumkan dasar-dasar pembangunan keusahawanan yang terdahulu dengan beberapa penambahbaikan bersesuaian dengan peredaran masa. Dasar ini memberikan tumpuan kepada belia, wanita dan graduan sebagai golongan sasaran utama, di samping memberi tumpuan kepada aspek pembudayaan, keusahawanan dan latihan di luar bandar. Pernyataan dasar umum bagi teras keusahawanan adalah untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama, mewujudkan situasi yang kondusif untuk melahirkan usahawan dan perusahaan komuniti luar bandar serta membantu kejayaan perusahaan yang dilaksanakan. Dalam membangunkan ekonomi luar bandar terdapat beberapa cabaran, iaitu mendepani transformasi ekonomi digital, pembudayaan, keusahawanan dan inovasi, accessibility terhadap teknologi dan sokongan R&D, serta pendapatan isi rumah yang rendah. Pembangunan modal insan adalah satu pelaburan yang penting dalam pembangunan negara. Dengan memantapkan sistem pendidikan, negara dapat melahirkan modal insan yang berkualiti. Modal insan akan terus diperkukuhkan bersama pembangunan ekonomi dan fizikal supaya dapat mencapai misi pembangunan yang sejahtera. Sektor pendidikan diberi keutamaan sejak merdeka sehingga kini kerana pendidikan adalah pemangkin pembangunan dan perubahan negara khususnya di luar bandar. Kerajaan terus komited membangunkan modal insan khususnya di luar bandar menerusi dasar-dasar yang telah diperkenalkan. Pelbagai cabaran dihadapi oleh masyarakat daripada sudut pembangunan modal insan yang berkualiti di luar bandar. Antara cabaran pada masa hadapan adalah keciciran pelajar, kurang akses kepada pendidikan awal kanak-kanak, infrastruktur pengajaran dan pembelajaran yang kurang lengkap, mengubah cara pemikiran masyarakat luar bandar, kekurangan tenaga kerja yang mahir dan produktiviti yang rendah. Teras yang keempat ialah teras prasarana. Prasarana secara umumnya merujuk kepada kemudahan dan perkhidmatan asas yang perlu bagi tujuan pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Penyediaan prasarana dan kemudahan asas yang lengkap serta utiliti yang mencukupi di kawasan luar bandar adalah menjadi keutamaan pihak kerajaan. Ini penting supaya masyarakat luar bandar tidak ketinggalan dalam arus kemajuan kehidupan yang serba moden. Teras prasarana ini adalah bertujuan untuk menyediakan prasarana luar bandar yang berkualiti bagi menyokong pembangunan ekonomi serta mewujudkan persekitaran kehidupan yang menarik. Kerajaan dan swasta dengan kerjasama masyarakat luar bandar perlu mengambil inisiatif ini untuk merealisasikan pembangunan prasarana yang moden. Kemajuan prasarana sering menjadi isu utama dalam pembangunan luar bandar. Penyediaan prasarana akan
Terus diberikan penekanan bagi mengurangkan ketidakseimbangan antara kawasan bandar dengan luar bandar. Teras yang kelima ialah teras belia. Teras ini memberi penekanan kepada pembangunan belia di luar bandar selaras dengan aspirasi dasar pembangunan luar bandar. Teras ini akan terus memberi tumpuan terhadap pemerkasaan golongan belia luar bandar yang berkhasiat tinggi, berilmu, berkemahiran, patriotik, kreatif, inovatif dan mengungguli bidang keusahawanan. Penekanan berterusan akan diberikan melalui aspek pendidikan dan latihan dan komprehensif sejajar dengan keperluan global. Teras ini dijangka berupaya memperkukuhkan pembangunan modal insan bagi meningkatkan penglibatan golongan belia luar bandar dalam arus pembangunan perdana. Pembangunan belia luar bandar merupakan agenda penting yang telah diketengahkan melalui Konvensyen Pembangunan Luar Bandar yang telah diadakan pada tahun 2017. Beberapa isu penting yang telah disuarakan meliputi peluang pekerjaan yang terhad, keterbatasan program TVET di luar bandar, kemahiran insaniah, kurangnya peluang dan pelibatan belia dalam kepimpinan desa, keterbatasan akses kepada kemudahan kredit dan latihan perniagaan dan penghijrahan belia ke kawasan bandar. Teras yang keenam pula adalah wanita luar bandar yang progresif. Dalam aspek teras yang keenam ni pula berfokus kepada wanita, iaitu dalam melahirkan wanita luar bandar yang progresif. Keadaan ini merujuk kepada wanita luar bandar yang progresif dalam semua aspek kehidupan, merangkumi ekonomi, pendidikan, kesihatan, sosial dan kepimpinan. Hal ini kerana secara umumnya masyarakat wanita di kawasan luar bandar kurang mendapat peluang yang baik seperti kehidupan wanita di bandar. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan kurangnya kemudahan dari segi perkhidmatan atau teknologi yang canggih untuk melaksanakan sesuatu. Misalnya dari segi ekonomi, sebahagian wanita luar bandar kurang mempunyai modal yang banyak untuk memperoleh teknologi yang canggih dan menghasilkan produk keluarannya sendiri seperti perusahaan kecil, kerepek dan sebagainya. Keadaan ini telah menyebabkan agak sukar bagi mereka untuk menghasilkan produk yang lebih banyak untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Namun begitu, sebahagian daripada mereka ini terpaksa berusaha dengan lebih untuk memastikan mereka dapat mencapai kemajuan dalam perusahaan. Oleh itu, jika pihak kerajaan atau pihak yang berkaitan boleh memberikan sumbangan atau sedikit bantuan kepada pengusaha-pengusaha kecil seperti mereka ini, sudah pasti mereka akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan berkembang maju dalam sektor ekonomi dan keusahawanan di luar bandar. Teras yang keenam pula adalah kehidupan luar bandar yang sejahtera, di mana untuk teras ketujuh ini pula lebih berfokus kepada pembangunan masyarakat luar bandar yang sihat, selamat dan sejahtera. Antaranya adalah peningkatan kesedaran dan pemerkasaan komuniti luar bandar terhadap aspek cara hidup yang sihat. Sebagai contoh, meningkatkan kesedaran amalan cara hidup sihat terhadap masyarakat di kawasan luar bandar. Ceramah kesihatan atau kempen bulan cakna akan kesihatan juga boleh dianjurkan oleh pihak berwajib untuk memberikan ceramah dengan pengisian atau maklumat yang berguna dan kesedaran tentang penjagaan kesihatan agar boleh dipraktikkan oleh mereka dalam meneruskan kelangsungan hidup. Hal ini dikatakan demikian kerana secara majoritinya penduduk tetap di kawasan luar bandar ini adalah dalam kalangan mereka yang sudah lanjut usia, golongan warga emas, warga tua, datuk nenek kita yang semakin dimamak usia. Namun ada yang masih sihat fizikalnya dan ada juga yang sudah tidak larat untuk buat sebarang pekerjaan. Oleh itu, pentingnya teras ini untuk memastikan masyarakat luar bandar juga dapat memiliki kehidupan yang sejahtera. Kita masuk pula kepada teras yang ke-8, iaitu sistem penyampaian dan tadbir urus yang berkesan. Aspek teras ke-8 ini berfokus kepada pewujudan sistem penyampaian dan tadbir urus luar bandar yang berintegriti, cekap dan berkesan melalui pengukuhan koordinasi dan kolaborasi yang bersepadu, pemerkasaan tadbir urus peringkat desa dan peningkatan pelibatan komuniti dalam merancang, melaksanakan dan memantau pembangunan luar bandar. Hal ini kerana integrasi dan penyelarasan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan luar bandar ini adalah signifikan bagi pembangunan masyarakat luar bandar. Keadaan ini boleh dicapai dengan menyelaras pelaksanaan dasar-dasar pembangunan luar bandar di peringkat persekutuan dan negeri agar seimbang bagi memudahkan proses pembangunan dapat dicapai untuk masyarakat luar bandar. Oleh itu, jaringan kerjasama antara agensi kerajaan dan sektor swasta juga sangat penting bagi mentransformasi kawasan luar bandar untuk menjadi sebuah kawasan perbandaran yang maju dari
pelbagai aspek kemudahan yang boleh dicapai sama seperti masyarakat di bandar, seperti kemudahan pengangkutan dan hospital-hospital besar. Bahkan tadbir urus luar bandar yang mantap, cekap dan berkesan boleh dicapai dengan memantapkan jentera pentadbiran dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional dan berintegriti dan memperkasa institusi adat dalam pembangunan luar bandar seperti adat pepatih yang telah berpuluh lama dan menjadi amalan hidup yang jauh lebih lama dalam kalangan masyarakat Melayu. Teras yang ke-9 adalah biodiversiti dan alam sekitar yang mampan. Pemeliharaan dan pemuliharaan biodiversiti serta kelestarian alam sekitar dengan pendekatan pembangunan mampan meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab masyarakat serta menggalakkan cara hidup mesra alam. Kelestarian alam sekitar adalah sangat penting dalam proses kehidupan sesebuah masyarakat. Sebagai contoh, dengan menggalakkan amalan pertanian hijau dalam kalangan komuniti desa dengan memanfaatkan kawasan yang dikenal pasti bagi biodiversiti luar bandar menerusi projek ekonomi hijau. Hal ini kerana kawasan luar bandar sebahagiannya masih mempunyai kawasan yang tidak diteroka oleh pihak tidak berwajib untuk tujuan pembangunan semata-mata dan masih ada yang dipertahan dan dikekalkan untuk sebagai khazanah pada masa akan datang. Dan teras yang terakhir adalah teras perumahan, pembangunan wilayah dan penempatan desa, di mana dalam aspek ke-10 ini pula berfokus kepada pemilikan rumah di luar bandar, pemerkasaan pembangunan wilayah, pengimbangan pembangunan antara bandar dengan luar bandar dan antara kawasan-kawasan luar bandar serta pembangunan penempatan desa lestari yang mampu menarik migrasi penduduk bandar ke luar bandar. Dalam peningkatan pemilikan perumahan kepada golongan sasar di luar bandar adalah dengan menambah baik dan meningkatkan bilangan program perumahan untuk golongan miskin dan miskin tegar, dengan memperluaskan program pemilikan tanah dan meningkatkan akses pembiayaan perumahan kepada golongan sasar di luar bandar. Sebagai contoh, di kawasan Felda terdapatnya program lot kediaman generasi baharu Felda yang dikendalikan sepenuhnya oleh FIC Supply Sendirian Berhad yang merupakan syarikat cabang pelaburan yang dimiliki sepenuhnya oleh Felda. Tujuan program ini diperkenalkan adalah untuk memberi peluang kepada generasi baharu Felda yang berpendapatan rendah untuk mendapatkan rumah impian sendiri dan selesa untuk didiami bersama keluarga. Bahkan dalam aspek ini juga menekankan kesamarataan kualiti hidup antara bandar dengan luar bandar melalui pembangunan penempatan luar bandar baharu sebagai pemangkin pembangunan luar bandar dan mengukuhkan peranan pusat pertumbuhan desa dan pusat komuniti desa. Pada tahun 2022, pihak kerajaan telah berhasrat untuk mewujudkan lebih banyak lagi pusat komuniti desa di seluruh negara bagi memberi peluang dan ruang pendedahan kepada masyarakat luar bandar mengenai teknologi dan secara tidak langsung dapat merapatkan jurang teknologi digital antara bandar dan luar bandar selaras dengan program pemerkasaan dengan peruntukan pembangunan RM3 juta dan Rolling Plan kedua, iaitu Rancangan Malaysia ke-12. Oleh itu, menjelang tahun 2030 dijangkakan dapat melahirkan dan mewujudkan penempatan luar bandar lestari dan cemerlang. Antara langkah pencapaian DBLP dapat membantu permodenan dan perubahan masyarakat Melayu termasuklah mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi dalam pelbagai bidang, iaitu dengan membantu mengembangkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan ini dapat membasmi kes pengangguran agar masyarakat dapat menyumbangkan tenaga dan menjadi salah satu pengeluaran untuk membantu pembangunan negara. Seterusnya adalah dapat mewujudkan suasana sosial dan persekitaran yang konduktif, iaitu dengan menggiatkan pembangunan dan kemajuan di kawasan yang terbiar untuk kegunaan masyarakat. Dengan ini, ia akan meningkatkan penggunaan rangkaian internet yang lebih lancar, membaik pula infrastruktur supaya memudahkan pergerakan masyarakat. Yang ketiga adalah destinasi pelancongan, iaitu keindahan alam flora dan fauna serta kaya dengan seni warisan dapat menjadi daya tarikan pelancong dalam dan luar negara. Hal ini akan dapat mempromosikan dan mengembangkan hasil keluaran masyarakat tempatan. Dan yang keempat adalah memberi peluang pendidikan yang sama taraf antara masyarakat luar bandar dan masyarakat di bandar. Itu perkara ini dapat mengelakkan ketidakseimbangan pendidikan dalam kalangan masyarakat. Serta pelajar juga dapat mempelajari dan menguasai pelbagai bidang dalam ilmu pengetahuan yang berbeza-beza.
Seterusnya, ia juga memerlukan tenaga pengajar yang berkepakaran dalam bidang masing-masing. Oleh itu, hal ini akan mewujudkan lebih banyak lagi peluang pekerjaan. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan. Saya Nusyairah binti Halim, nombor matrik U2003-709. Langkah pencapaian DPLB seterusnya adalah meningkatkan keupayaan modal insan. Keupayaan modal insan di luar bandar akan dipertingkatkan lagi bagi membolehkan masyarakat menerima perubahan tanpa menjejaskan warisan luar bandar. Antara langkah yang dijalankan adalah memperkasakan masyarakat luar bandar dengan menggalakkan kooperasi dipancu komuniti dan mengurangkan program latihan tanpa sokongan susulan. Seterusnya adalah memperluaskan penyediaan infrastruktur asas luar bandar dan perkhidmatan yang berkualiti. Ini dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Bagi pembangunan rangkaian infrastruktur dan kemudahan awam adalah meliputi pengangkutan, komunikasi, bekalan air, bekalan elektrik dan pembentungan telah ditumpukan kepada peningkatan keupayaan melalui pendekatan perancangan bersepadu bagi memastikan kemudahan yang diperlukan dapat diperoleh. Seterusnya yang terakhir adalah memperkasakan sistem penyampaian bagi memastikan sistem penyampaian dan tadbir urus yang berkesan, termasuklah dengan menghapuskan pertindihan fungsi antara agensi kerajaan, mewujudkan sistem profil kampung pada peringkat nasional, meminimumkan program dan projek pembangunan luar bandar yang dilaksanakan secara sendirian serta mengkaji semula peranan lembaga kemajuan wilayah. Kerajaan turut menjalankan kerjasama dan kolaborasi daripada pelbagai pihak berkepentingan akan dikukuhkan lagi bagi meminimumkan program dan projek pembangunan luar bandar yang dilaksanakan secara bersendirian. Secara kesimpulannya, Dasar Perhubungan Luar Bandar 2030 yang dilancarkan telah menyediakan kerangka hala tuju pembangunan luar bandar ke arah menuju negara maju dan berpendapatan tinggi berteraskan 3 prinsip utama, iaitu yang pertama, kemapanan, inklusif dan holistik yang setiap satunya merangkumi asas kelangsungan kesejahteraan hidup, keseimbangan dan pelbagai dimensi. 3 prinsip utama Dasar Perhubungan Luar Bandar itu penting bagi merangka kesinambungan pembangunan masyarakat luar bandar selain menjadikan luar bandar menarik dan kondusif sebagai tempat tinggal, bekerja dan pelaburan. Kini nama Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB telah dipindah menjadi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Sekian, terima kasih.